Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang soalan yang berkaitan dengan perimeter dan luas ya. Okey. Soalan perimeter dan luas ni dah diajar bermula daripada tingkatan 1 dan dia akan disoal sehinggalah SPM ataupun tingkatan 5 ya. Okey. Jadi untuk pengenalan, saya akan terangkan dulu apakah dia perimeter. Perimeter ialah ukuran panjang keliling suatu objek, kawasan ataupun rajah. Okay. Senang kita kata perimeter ni macam panjang pagar lah. Okay, pagar. Panjang ataupun dimensi ataupun jarak pagar. Okay. Yang kedua, apakah itu luas? Luas ialah besarnya sesuatu permukaan. Lebih besar permukaan, lebih luas permukaan objek tersebut. Okay. Unit-unit untuk luas, kita tengok ni, milimeter persegi, sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi. Itu contoh untuk unit dia. Kalau macam perimeter tadi, unit-unit dia meter, sentimeter, milimeter. Kita pergi pula kepada kemahiran-kemahiran yang pelajar perlu ada untuk menyelesaikan soalan perimeter dan luas. Yang pertama sekali, mengetahui rumus perimeter atau luas untuk semua bentuk. Kalau cari perimeter, contohlah nak cari perimeter satu sektor bulatan, kena ada panjang lengkung, kena ada jejari. Okay. Yang kedua, boleh ganti nilai dimensi ke dalam persamaan dengan betul. Okay. Semua nilai tu lebar, luas, lebar, panjang, tinggi semua masuk pada tempat yang betul. Yang ketiga, mengetahui beberapa cara atau kaedah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, awak boleh menggunakan teorem Pythagoras. Okay. Okay, kita mulakan dengan bentuk yang pertama iaitu segi empat tepat. Kita segi empat ni ada banyak jenis. Yang popularnya ialah segi empat tepat dan segi empat sama lah. Okay. Jadi yang di sini kita ada segi empat tepat ni dengan dimensi dia, lebar dia 4 dan panjang dia 8. Pertama sekali nak cari dia punya perimeter. Okay. Mudahnya kita letak di setiap bucu dia, kita letak huruf lah. A, B, C, D. Mudah kita kalau nak label. Okay, perimeter. So perimeter tadi apa dia? Saya beritahu tadi pagar. Pagar, panjang pagar. Okay, maksudnya sekarang ni perimeter ni ialah panjang AB tambah dengan panjang BD tambah dengan panjang, kita keliling senang, DC dengan AC. CA, sorry, tak salah, DC campur dengan CA. Okay. Terus ganti nilai. Okay. Ini bukanlah rumus cumanya kena tahulah perimeter ni, saya beritahu tadi pagar, so keliling. AB berapa? 8 campur dengan 4 DC 8 campur dengan CA 4. Okay. So kita akan dapat 12 campur 12 iaitu 24. Okay. Itu untuk perimeter. Bagaimana pula dengan luas? Luas Okay, luas ni pelajar kena hafal setiap rumus bentuk. Walaupun kadang-kadang dalam peperiksaan rumus diberikan, tapi saya wajiblah pelajar hafal semua rumus. Okay, susah pun, bukan banyak sangat pun. So kalau luas segi 4 panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Biasakan diri menulis rumus dia setiap kali nak mengira. Okay. So panjang dia berapa? 8 darab dengan lebar dia berapa? 4. So akan dapat 32.
Okay. So dapatlah sekarang ni segi empat tepat ni dia punya perimeter ialah 24 dan luas dia 32. Okay. Kita pergi pula pada bentuk yang kedua. Bentuk kedua ni nama dia ialah trapezium. Trapezium. Okay. Kita tengok dia punya tinggi dia ataupun lebar dia 12. Okay. Panjang atas ni 20 dan tapak dia ataupun panjang di bawah tu ialah 25. Okay. Macam biasa. Kalau tak ada huruf kita label kan huruf. Tak kisah sebenarnya huruf ni nak guna apa. A, B, C, D. Okay. A, B, C, D. Okay. Perimeter. Perimeter sama macam segi empat tepat tadi. A, B campur dengan B, C campur dengan C, D campur dengan DA. Okay. Okay. Kalau perasan panjang BC tak diberikan dalam gambar rajah ni. Macam mana nak cari BC? BC ni ialah satu garisan yang condong. Okay. Kalau boleh tengok sebenarnya kita boleh bina satu segitiga tegak di sini. Segitiga tegak di sini. Okay. Segitiga sini. Kita boleh dapatkan nilai BC tu. Nak guna apa? Guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So, daripada titik ni ke C ni, maksudnya 25 tolak 20 dapat 5 lah sini. Sini ialah 12. Okay. So, kalau kita cari BC ni, kita buat di bawah lah. Senang bawah ni. BC, okay, sama dengan punca kuasa 2. Yang sisi menegak dengan sisi menegak kuasa 2 campur dengan sisi melintang kuasa 2. Awak akan dapat 13. Okay, dapat 13. So, dapatlah BC ni 13. Okay, guna teorem Pythagoras. Macam saya beritahu tadi, kena ada kemahiran lain untuk mencari sisi ataupun panjang ataupun lebar. Okay, terus pada tadi masuk nilai AB berapa? 20, BC berapa? 13, CD 25 dan DA ialah 12. Okay, 20 campur 13, 33 campur 25, 58 campur 12, 70. Okay, dapatlah 70. Okay, cuma saya tak letak unit lah 70. Tak kisahlah unit meter ke sini. Kalau sebenarnya dalam matematik tak perlu tak wajib unit. Okay, walaupun kadang-kadang ada soalan tu kena convert unit, itu kena berhati-hati lah. Tapi dalam hal ni tak perlu letak unit apa-apa sebab dalam soalan pun tak ada unit. Okay, kita pergi pula pada luas. Luas. Okay, luas. Okay, untuk trapezium luas, rumus untuk luas dia ialah 1/2 darab dengan A campur B darab dengan T. So, apa dia A, B, T tu? AB ni ialah dua sisi yang selari. Dua sisi yang selari. T ni apa? T ni ialah tinggi. Kita tengok ni, sekarang ni, mana dua sisi yang selari? Okay, yang dua ni AB dengan DC ni, dua sisi selari. So, tak kisahlah awak letak bawah A, atas B, bawah B, tak kisahlah. So, kalau saya ambil ini A, ini B lah. Okay. Dan tinggi tu apa? Tinggi ni lebar tadi lah 12. Okay. Terus masuk nilai 1/2 darab dengan apa dia A tadi? 20 campur dengan 25 darab dengan tinggi berapa? 12. Okay. Mudah je. Sebab nak boleh guna calculator je. Okay. Per 2 darab dengan 20 campur 25 12. Okay, dapatlah 270. Okay, mudah.
Okey, seterusnya kita terus pergi pada bentuk seterusnya, bentuk segitiga. Segitiga. Okey, segitiga. So nampak segitiga dekat tadi macam segitiga panjang BC di trapezium tadi. Kita guna Pythagoras So ada tegak 4. Label dulu. A, B, C So nak cari A, B. Punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey. Ni mudah je. Kalau nak cari yang condong ni, tambah. Kalau nak cari yang melintang atau menegak, tak tolak je. Tolak apa? Yang condong tolak yang melintang atau menegak. So kita dapatlah AB sama dengan 5 Okey, so kita boleh terus cari perimeter dia ni 5. Okey, perimeter AB campur BC campur CA Okey, saya sebenarnya tak perlu pun ikut arah jam. Tambah ni boleh buat terus start daripada BC ke CB, BA, AC, tak ada masalah. Okey, janji tambahkan semua dia punya panjang dan lebar dia. So AB berapa? 5. BC berapa? 3. CA berapa? 4. So dapatlah 12 Okey, 12. Okey. Untuk luas Luas segitiga 1/2 darab dengan panjang dengan lebar. Tak kisah panjang lebar ke ataupun tinggi tapak, tak kisah 1/2. So maksud nilai 1/2 darab dengan panjang ni berapa? Ambil 3. Lebar dia berapa? Ambil 4 Tak kisah 3 darab 4, 4 darab 3 tak ada masalah So akan dapat 6. Okey, untuk segitiga. Okey, terus pada bulatan. Okey. Kalau kita nak cari perimeter dia, perimeter ni kita boleh ganti dengan perkataan lain iaitu lilitan Okey. Kalau satu bulatan, ada rumus dia untuk mencari lilitan ni iaitu 2 pi j Apakah dia pi dengan j ni? Pi biasanya kita digunakan ataupun diberi dalam soalan ialah 22/7. Nilai pi ni awak ikut kepada dalam soalan diberi Kalau diguna 22/7, guna 22/7. Kalau guna 3/1/42, guna 3/1 ataupun kalau tak beritahu boleh guna nilai dalam kalkulator. Nilai kalkulator ada diberi contoh macam ni. Ni pi. Okey, masuk nilai 2 darab 22/7 darab dengan jejari. Okey, jejari dalam soalan dibagi 4 So jejari ni apa? Jejari ni daripada pusat kepada ini macam jarum jam. Ni 4. Okey, kalau yang hujung ke hujung ni maksudnya 2 kali pada jejari ni, ni 8 So ini panggil diameter. Okey, ni diameter. Sorry kalau saya urut sikit. Ini jejari Okey, masuk nilai 4. So dapat berapa tu? Kira 7 darab dengan 4 akan dapat tukar pada ni 25.14. Ambil 2 titik perpuluhan ni mudah ni. Okey, itu perimeter. Okey, kalau cari luas bulatan, rumus dia ialah pi j kuasa 2. Okey. Untuk bulatan ni awak kena betul-betul berhati-hati sebabnya soalan peringkat PT3 dan soalan SPM memang keluar soalan ni. Kalau SPM memang wajib lah di peringkat KBS M. Okay. KSSR M nanti lah kita tengok nanti macam mana format dia. Okay, masuk nilai 22/7 darab dengan jejari 4 tadi kuasa 2. Okay, awak akan dapat luas dia berapa? 22/7 darab dengan 4 kuasa 2 dapatlah okay, 50.29. Okay. Kita pergi pula kepada bentuk yang terakhir. Bentuk sektor bulatan Okay. Mula-mula macam biasa letak dulu label untuk setiap huruf. Okay. Perimeter ialah
AB campur BC campur CA. Okay. Tapi awak tengok betul-betul. Kalau untuk sektor bulatan ni, kita ada satu panjang lengkung. Lengkung. Okay, tak diberikan dalam soalan. Ni memang samalah, jari 8. Tak boleh salah, kena kira ya. Okay, panjang lengkung nak kira macam mana? Panjang lengkung Okay, lengkuk ke lengkung ke tak kisahlah. Okay, perumus dia theta per dengan 360 darab dengan, kita ambil rumus bulatan tadi 2 pi j. Okay, theta tu apa? Theta ni ialah sudut kepada sektor bulatan tu 50 60 darab dengan 2 darab dengan 22/7 jari berapa? 8 Okay, so berapa? Kita kalkulator saja. 50 dengan 360 darab 2 darab 2/7 darab dengan 8 Kita dapat 6.98. Okay, dah dapat nilai panjang lengkung tu masuk dalam semula dalam rumus dalam pengiraan perimeter ni. AB tadi 8, BC tadi 6.98, CA sama dengan 8 So akan dapat 22.98 Okay, itu untuk perimeter. Macam mana kalau kita nak kira luas? Okay, luas sektor macam mana nak kira? Okay, untuk luas sektor ni sama je macam kita kira luas bulatan, cumanya kita akan tambah theta per dengan 360 darab dengan rumus bulatan apa? Pi j kuasa 2. Okay, masuk nilai 50 per dengan 360 darab dengan 22/7 darab dengan jari tadi 8 kuasa 2. Senang je nak ingat. Kalau luas pi j kuasa 2, kalau panjang lengkung ataupun lilitan 2 pi j. Tambah je theta kalau ada, kalau kita mengira sektor bulatan. Okay, guna kalkulator. Okay, edit je ni. Okay, akan dapat 27.94. Okay. Saya biasa galakkan pelajar saya paling kurang 2 titik puluhan lah. Okay. Jangan bunda sampai tiada langsung. Okay, kalau nak tulis semua sekali pun pada jawapan awak semua pada kalkulator pun tak ada masalah, lagi bagus. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Untuk memberi gambaran yang lebih detail ataupun lebih kefahaman, okay, tunjukkan macam mana nak cari perimeter ni. Katalah kita ada satu trapezium. Okay. Nak cari perimeter ni, awak kena cari, saya guna warna guna warna merah, cari panjang ni, campur dengan panjang ini, campur dengan panjang ini, campur dengan panjang ini. Okay, itulah perimeter. Okay, tinggi, lebar ni, panjang condong ni, dan tapak ni. Okay, itulah perimeter. Macam mana kalau nak cari luas? Luas apa beza luas dengan perimeter? Okay, luas kita cari yang saya lorek ni itu luas. Okay, apa beza tak antara nak mencari perimeter dengan mencari luas?